semasa saya ada di sana, banyak perkara saya push. Kena buat macam ni, kena buat macam ni. Tapi kalau saya seorang, selepas saya menyalak bukit dia lah. Betul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sembang. Sekali lagi kita bergandingan. Alhamdulillah. Saya Hazri Mubarak, Mike. Saya Hafizal Hamad. Siapa tak kenal? Jangan macam tu. Ramai orang benci. Hari ni saya suka hitam. Jadi saya suka pakai baju hitam. Betul, sama lah kita tema. Jadi adakah sama tema tu ke arah satu sukan yang hitam juga laluan dia sekarang ni? hitam ni kadang-kadang boleh jadi putih. Tapi kalau kadang-kadang kalau hitam sangat pun tak boleh. Jadi untuk episod kali ni kita jemput individu yang saya rasa sudah masak dengan cerita kejurulatihan. Sukan apa tu? Sukan apa lagi? Bola sepak lah. Saya bila dapat topik ni saya rasa macam tak mau jadi host. Sebab dah immune. Tapi abang lah yang sesuai wajah bola sepak. Jangan macam tu. Kita Ahmad lah siapa lagi. Kita buka lah. Okay, silakan. Kita perkenalkan tetamu yang kita bawa pada episod kali ini dalam Sembang. Terima kasih kepada Makna. Jangan lupa Makna. Betul. Ada Makna ni kita bawa ni. Jadi takut nak sebut nama dia. Why? Sebut sekali je. Jangan dua kali. Kasar tu. Dengan dia saya boleh. Boleh. Okay. Datuk Richard sekali. Analisis bola sepak. Belum start dia dah makan dah. Baik. Okey tuan. Baik Fiza. Masih Datuk datang. Sama-sama Mike kerana jemput. Kan kita podcast ni platform yang saya rasa very realistic punya platform lah saya rasa. Nak tengok tu? Of course lah. Okay. Saya ramai kawan rakan-rakan dalam platform ni. Saya very macam kata honest and relevant platform lah. Sebab Sembang sini tak nak selindung-selindung kan. Nawa tu betul satu untuk nak majukan bola sepak. Betul. Itulah dia dasarnya. Okey, nampak permulaan tu nampak macam very macam selamat sangat jawapan tu kan. Macam teks lah. Punca kita bawa Datuk Richard ni. Datuk adalah orang yang terlibat dalam kejurulatihan. Baru-baru ni tular dengan satu isu yang mengatakan bahawa Persatuan Jurulatih ni wujud ke tak wujud. Macam-macam lah. Okey. Kita pun, kawan-kawan kita pun di situ juga. Tapi persoalan itu seolah-olah menjentik. Menjentik muka surat bola sepak di bab jurulatih. Datuk baca komen tu, Tok? Ya, sudah tentu saya baca sebab dia secara tak langsung ada tempias jugalah sebab saya juga bekas naib presiden ya, pada pengalaman saya kat situ, apa yang diwawarkan atau disebut tu ada peratus kebenaran. Ya. Peratus dia berapa, Tok? 70%. Tinggi. Ya, 70% kebenaran tu ada kerana perkara-perkara yang sebut dalam komen mereka tu memang saya rasa memang itu sebenarnya berlaku ya, tapi cuma realiti dia penerimaan tu sukarlah, wujud tapi tak wujud bagi saya lah, wujud tapi tak wujud sebab fungsi di situ apa maknanya kalau setahun sekali buat satu simposium dan sebagainya untuk menidakkan beberapa tahun kebelakangan perkara yang harus dilakukan tidak dilakukan. Antara hal ehwal kejurulatihan, gaji-gaji yang tidak diluaskan oleh kelab dan sebagainya, apa tindakan dia? Pembaruan lesen mengikut jangka masa. Apa dia punya sistem dia? Dan adakah jurulatih remaja, junior diberi tumpuan? Hanya cerita senior pun dia pun kalau gaji tak bayar, dia malas lah pergi ke persatuan. Pasal persatuan tak ambil apa langkah-langkah yang harus dia ambil. Sure tu. Okey, langkah sebagaimana yang mereka harus ambil. Mesti engage dengan peguam, mesti engage dengan itu. Tetapi saya rasa kenapa ratus aduan yang datang berkenaan dengan tunggakan gaji, dia orang settle sendiri. Dia bersendirian berhad pergi engage lawyer sendiri, dapat penasihat peguaman dan sebagainya. Persatuan lebih kurangnya akan bawa ke timbang taraf. Timbang taraf akan buat satu keputusan ketetapan, itu saja. Kalau dia ambil dokumentasi kontrak, berpandu pada itu. Refer pada itu. Refer pada itu.
Tapi banyak jurulatih yang kehilangan kerja, klausa dia direhatkan. Saya pun cubalah cari apa dimaksudkan direhatkan. Apa yang direhatkan? Sekiranya tertera pada kontrak, kata sekian-sekian lama awak diberi hikmat, berhikmat dengan kita, maka you lunaskanlah kalau you tak nak hikmat dia. Honor the contract lah. Atau you berbincang secara baik, okay, win-win situation. Awak pun kita tak mau, tapi kita tak boleh bagi full contract. Kita honor you punya contract 7 bulan ke apa. Okay, win-win situation. Banyak daripada kebanyakan jurulatih dia akan rasa selesa dengan this type of negotiation. Tapi persatuan jurulatih boleh buat lebih. Sekiranya di bawah ke lunas undang-undang dan sebagainya, boleh buat lebih. Kenapa kalau foreigner you takut? Foreigner dia terus pergi FIFA. Tenang, mudah. Tenang, you 3 kali ganda you kena bayar. Terus you settle. Pasal dia terus pergi FIFA. Kenapa Persatuan Jurulatih Malaysia ni tak boleh ada satu kepegangan sebegitu? Sebab tu saya rasa Professional Football Association dia tak ada affiliate dengan FAM. Dia buat sendiri. So mana dia tak terikat dengan mana-mana klausa dalaman. Dia boleh freely cakap untuk player-player yang tidak dibayar gaji, ditamatkan kontrak dan sebagainya. So Datuk pernah berada dalam tu. Berbeza lanskap dahulunya persatuan tu dengan sekarang? Sama je ke? Ataupun zaman Datuk pun tak buat apa-apa? Cuma saya tak nak cerita aib orang lah. Tapi semasa saya ada di sana, banyak perkara saya push. Kena buat macam ni. Tapi kalau saya seorang, selepas saya menyalak bukit dia lah. Betul. Tapi yang ada di keliling, mesti ada satu prinsip, kata kita duduk di sini apa, kita nak service to the coaches. Sebab tu persatuan diwujudkan. Kalau you tak serve the coaches, so apa yang kita dengar baru-baru ni, komen dan sebagainya, itu kita peratus dia tinggi. Memang wujud. Telefon tak angkat, ini pejabat tutup, ada orang nak renew license tak ada. Orang telefon saya, Datuk, kenapa office dia tutup? Saya kata, inilah nombor dia, tolong cek dan sebagainya. Sekali, 2 kali, okey lah. Tapi berbanyak kali orang pergi kat tu, itu tutup. So, bagaimana orang di sana ni, dia kerja untuk hikmat untuk apa? Hikmat untuk persatuan, untuk jamin kesejahteraan dan jamin hal ehwal jurulatih, atau berhikmat untuk siapa? Berada di situ, nawar tu untuk apa? Ada kepentingan sendiri ke apa? Saya tak tahu. So, saya boleh hidu, saya boleh rasa kerana I'm a serviceman. Saya nak bagi hikmat kepada jurulatih kerana persatuan itu wujud dan awak dilantik untuk bagi hikmat untuk jurulatih sebab jurulatih undi awak. Persatuan tu ditubuhkan tahun bila, Tok? Dia dalam 1980-an. Lama dah. 80-an masa Loh. Masa tu mula-mulanya Tuan Haji di Terengganu, kita Haji Ibrahim, ya. Apa tu masa tu Alan West pun ada time tu. Wah. Tu diwujud masa mendiang Richard Bates. Masa tu persatuan maksud dia tahun 90-an lah. Ya, 90-an. Lama so dah. diwujudkan supaya menjaga hal ehwal jurulatih. So dia orang start masa tu Chua Atok, kita punya Kuala masa tu Karatu. Wow. Masa you nampak kenyataan Datuk, saya minta maaf Datuk, seolah-olah Datuk macam kecewa selepas Datuk tak terpilih itu. So ini platform untuk Datuk luahkan ke macam mana Datuk? Bukan begitu Bat. Okay. Di mana jua saya berada, saya tetap dengan nada saya dan pendirian saya. Tak semestinya saya ada dalam. Serve is serve. Ya, saya hikmat. I'm a serviceman. Yeah. Tapi kalau saya ada dalam, saya cakap tak dengar. Sebab tak dengar, mungkin dia rasa saya satu gangguan, ancaman dan gangguan untuk mereka. Buatlah apa jua untuk singkirkan saya, undi saya keluar. Tak ada masalah sebab perkara ini bukan bergaji. Jawatan tak bergaji, cuma hikmat. So bila hikmat tu you tak boleh langkah 2-3 langkah ke hadapan dan you nak teruskan dengan hikmat tu, saya rasa you nak duduk kedudukan tapi tak mau buat kerja pun tak kena. Okay? Orang-orang yang duduk di jawatan tertinggi itu semua terikat dalam tugasan-tugasan mereka. Ada kalanya tak boleh melanggar. Ini dia langgar dasar. Sebab you affiliate. Okay? Saya bagi contoh. Presiden ada tim di Johor, di Sabah.
Hal ehwal yang berlaku di KL siapa nak menangani? Timbalannya dia pengarah di Melaka. Tugas pengarah hakiki itu lebih besar. Ada masa kan nak menangani masalah harian? Mana dia? Dia punya naib bekerja hikmat penuh di FM. Adakah masa mu tu? Okay. Ada je. Mana ada masa hakiki kat situ. Okay, hal ehwal ni you kena jaga-jaga pasal you pun dalam organisasi besar. Dia dalam masalah ni masalah apa yang nampak macam teruk sangat lah? Masalah teruk ni bukan kata teruk lah. Masing-masing cuma nak jawatan tapi tak mau gerak ke hadapan untuk membuat sesuatu. So jadi kontroversi lah. Tak mau cakap. Tadi benda ni tak boleh cakap. Kenapa ni tak boleh cakap? Kalau benda you nak membela jurulatih tu kena cakap lah. Okey, sepanjang Datuk jadi berada dalam Persatuan Jurulatih, berapa banyak courses yang dibuat untuk coaches ni? Courses ni sejak belakangan ni saja dia ambil alih minta slot daripada FAM, kata daripada bidang kejurulatihan kami nak buat course. Okey, Persatuan Jurulatih buat course. Tapi personal yang buat tu daripada FAM yang hantarlah, yang instructor tadi. Tak banyak, boleh kira. Kalau kata 1 tahun 10 pun saya tak sampai. Tak sampai, 10 tak sampai. Kalau ikut-ikut berapa tu nak kena buat? Kalau dia buat at least lah, kalau dia ambil nisbah dia lah, ratio dia lah kan. Kalau 12 bulan ni, kalau you boleh buat 1 bulan 2 course pun, you ada 24 course. Benda ni tak idea. Kita kata nak sampai 10 pun susah. So bila ini, apa yang salah satu komen daripada situ ada, apa kita punya benefit? Apa benefit jurulatih? Apa benefit? You kena gaji tak bayar, direhatkan pun, dia bila dia punya kes sendiri. You renew lesen mahal. Okay. Berapa lesen tu? Dia kalau dia masuk tu kira RM120 untuk 1 tahun punya kad saja. Tak boleh ahli baru, dia RM200 dan sebagainya. So apa benefit dia? Kad dia boleh buat apa? Boleh masuk stadium ke? Tak boleh. Kalau kata dia orang pun nak tengok game, coaches nak masuk game, masuk stadium, tak boleh. Kad setakat kad dia. Apa benefit dia? Benefit dia apa? Kalau kita lah Mike, kalau kita ni kalau kata tu kita jadi jurulatih ni, of course kita nak enhance kita punya coaching. Betul. Tapi masalah kat sini saya nampak tak ada kerjasama dengan sektor luar pun. Even kalau bila cakap tentang tu tadi, even dengan FAM pun macam bukan tak sehaluan, tak tally. Yes. Tally bang, abang betul. Tak? Bukan tak tally. Macam mana? You kena pergi katok pintu lah kalau you nak sesuatu. Ya, itulah dia. You kena minta. Ya, bos. FAM satu badan yang besar. Ya. Dia kerja tu, ini semua dia tak boleh fikir banyak lah. Kan? Banyak benda nak fikir kan. Banyak lagi nak fikir. So kalau you nak sesuatu, you katok pintu, duduk, bincang apa yang itu. You mesti ada takwim tahunan lah. Takwim you apa? You nak hujung tahun atau 2 tahun, you buat satu simposium. Kata simposium semua datang, 15 credit hours you dapat. Okey lah, one off. Di antaranya macam bang katalah, apa khusus-khusus yang kita sajikan untuk dia orang untuk meningkatkan. Kita ni banyak young coaches, modal insan kena ada. Kesenambungan mesti ada. You tak sajikan dia, you nak jaga atas berapa lama nak ada senario liga yang besar. Satu hari dia akan retire juga. Tu macam D kalau start, dia still bawah ataupun dia separate body. Tak, maksudnya lesen D. D itu berlesen, bermakna dia di bawah payung FAM. Betul. Kita boleh, macam saya instructor, saya boleh buat, tapi saya kena ambil panduan daripada FAM sebab mereka yang melantik saya. Semua garis panduan daripada situ. D berlesen, grassroots tak ada siapa pun boleh. Tak ada masalah untuk pengenalan. Yang berlesen, you kena ada dia punya hours, dia punya syllabus, dia punya qualification. Ada setengah tu. Mungkin yang tahu lah, mungkin tak tahu. Nak ambil lesen ni bukan murah tu. Ya. Lesen C? Sekarang, C sudah cecah 1,500 ke 1,800. Untuk berapa kelas dia masuk untuk dapat C tu? Dia ada 2 fasa. 14 hari. 14 hari betul-betul? 2 fasa. Tak boleh turut-turut koyak. Faham. 7 lah. 7. So boleh lihat 2 fasa. 1,500. 1,500 ke 1,800 terpulang-pulang negeri yang menganjur. Okay. Logistik. Tapi range dia macam itulah. Macam tu.
B lesen 3,000. B lesen 3,000. A lesen 10,000. Pro lesen 65,000. Okay, kalau amount yang sebegitu besar, kandidat tu datang, sudah tentu dia tak mau fail lah. Betul ya. Sudah tentu dia tak mau fail. Tapi di samping itu, siapa punya tugas untuk duduk dengan FAM berbincang untuk menurunkan kadar itu untuk kepentingan jurulatih adalah Persatuan Jurulatih. Mesti duduk dengan FAM, kadar ni tinggi. Boleh tak kita boleh kurangkan dan sebagainya. Tapi harga tu dapat daripada mana? AFC semua kan? FAM akan menentukan mengikut kiraan logistik lah. Tak, daripada template harga tu dia tak ada refer kat AFC punya ni. Tak, sebab sekarang mengikut convention, negara boleh tentukan. Faham. Sebab kita dah lulus dari convention. So mereka kata 10,000. Fine. Pergi bincang. Tapi saya rasa dalam bab ni FAM little bit flexible lah. Betul. Okay? Kalau you boleh melonggarkan dari perbelanjaan certain thing, you waive lah. Tapi you boleh waive, tak ada masalah sebab you penganjur. Kalau you kata you boleh save on the makan, you save penginapan, padang dan sebagainya. Tapi fix itu adalah yuran pengurusan pentadbiran dengan FM wajib you kena bayar. Sebab sijil mereka akan keluar. Tapi tu mungkinlah dilema orang. Coach kat Malaysia ni pun kalau ambil pun setakat mana je pun boleh pergi. Sudah tentu. Saya satu soalan yang baik lah. Berapa banyak tim pun, bukan berapa banyak tim. Tim boleh dibuat. Betul. Liga tu tak banyak. Betul. So kalau kata macam mana tu? orang belanja 65,000. Ya. Pro license. Berapa orang saja boleh mengendalikan first team? Berapa tim saja ada dalam liga utama? Ya. Okey, assistant pun okey katalah pro. Habis A nak pergi parking mana? Kalau parking jadi masalah. A tu panggil masalah tu. Masalah berapa ramai A tu? Ramai kita lah. Kita ada 1,000 lebih dah. Oh, ramai. Ya. Iya, 1,000 lebih A. So kita nak parking dia orang mana? Pro license yang ada pro license pun tak ada kerja. So bila tak ada kerja, dia ambil lah kerja A license punya slot. And then A license punya slot, A license nak pergi parking mana? B license punya slot. B tu taraf mana tu? B dia boleh assistant under 23. Kalau head coach universiti boleh? Boleh. Terpulang pada prasyarat dalaman universiti. Faham. Boleh. Tapi kalau boleh, universiti pun dah boleh kata dia punya start lah. So tight juga. So minimum A lah. Tapi bila tetapkan bila tetapkan grade ni A, B, C. Kalau A ni minimum gaji berapa tu? Okey, kita tak buat capping. Dulu ada cadang untuk buat capping. Berapa cadangan? Orang kata dia nak cadang lah. Macam A ni tidak kurang daripada 10,000. Okey. Cadang. Rendah. Cadang. Okey. Tapi rasa sukar. Why? Tax kan. Okay. So majikan dia kata aku nak bayar cukai, nak bayar cukai macam mana tu kan. So dia kata leave it open lah. Tapi ini mencemarkan pasaran. Betul. Ini mencemarkan pasaran. Yeah. So saya kata saya minta 10,000. Saya ada A. Hafiza ada A. Mike pun ada A. Saya minta 10,000. Majikan kata hold lah. Okay, no problem. Lebih Hafiza pun kata baik aku 7,000. Aku ambil lah kerja. Benda tu yang ni Okay. So memang Mike pula kata apa 7,000 baik aku 5,000 saya jalan. Saya baik kat you. For me saya nak belanja saya tak mau tinggi lah. Tapi qualification sama. So bila jadi macam tu pasaran dicemar. Sebab tak ada capping. Lambatkan kos banyak. Betul tak? Jadi so, pasaran dah cemar lah macam ni. Ini senario yang sedang dilalui oleh kebanyakan jurulatih-jurulatih di Malaysia ni. Kadang-kadang yang loan bank pun ada nak ambil lesen. Betul. Jual rumah, jual kereta. 1,000 lebih. Pasukan dia berapa? Tak, yang okey, nak ambil lesen 1,500. Lesen C. Nuhat duk gagah nak pergi sampai A, Pro. B 3,000. B 3,000. A 10,000. Kalau B capping berapa tu cadangan? Macam mana? Kalau B. Capping gaji. Kalau B ni kita boleh bagi 5,000. Dia seakan macam yalah tahap kelayakan ni lah. Macam diploma, degree. Ya. Kan, macam tu lah. Sebab sekarang semua kursus dia kira diploma. Okey. Kita selesai part 1 ni untuk kita bicara tentang senario. Datuk pun dah jelas. Kan? Apa yang sedang dilalui oleh jurulatih-jurulatih Malaysia ni. Yang akan berpaksikan kepada Persatuan Jurulatih. Okey. Kita kembali lepas ni. Apa yang sebenarnya kena buat, Mike? Dah. Betul?
Macam dia ada tapi tak ada. Kita akan berehat seketika. Saya suka topi yang anda pakai. Mai topi. Mai. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ni. Okay.